Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila middin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menggunakan ruang waktu yang diberikan untuk bertafakkur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk berbincang mentadabbur ayat Al-Qur'an Al-Karim. Semoga majlis ini diberikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati-hati kita untuk menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 15 daripada surah Muhammad kita sambut, di mana pada ayat 14 yang terakhir kita berbincang berkenaan dengan sifat-sifat orang yang beriman yang menerima sehingga al-bayyinah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayyinah tersebut yang membawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan tanggungjawab untuk menjelmakan bayyinah kepada manusia, maka manusia sebenarnya tidak ada kemampuan yang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan bayyinah tersebut, membukakan hati-hati mereka yang beriman sehingga mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Maksud ayat yang panjang, maksud dia kalau dalam bahasa Indonesia lagi panjang, penerangannya ialah sifat syurga, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, yang telah dijanjikan, wu'idat, kepada orang-orang yang bertakwa, ialah seperti berikut. Itu keterangan dalam bahasa Melayu, tak ada dalam bahasa Arab, ialah seperti berikut, tapi boleh gitu. Sifat jannah tersebut, fiha anharun min ma'in ghairi asin, ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Air tak berubah rasa dan tak berubah bau. Kalau kita tengok sungai mana-mana sekalipun, biasanya ada perubahan rasa ataupun bau. Macam-macam dah. Sungai di negara satu negara mungkin tak sama dengan negara yang lain, bergantung kepada keadaan bentuk muka bumi, besar kecil, saiz dan sebagainya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Macam mana sungai daripada susu pula? Kalau sungai daripada air, semua orang faham. InsyaAllah kita terangkan sikit sebanyak apa pendapat ulama, keterangan berkenaan perkara tersebut. Itu dua bentuk. Satu lagi anharun min ma'in ghairi asin, satu. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, daripada susu yang tak berubah rasanya. Yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribina,
serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa, dan sejenis lagi ialah sungai dari madu yang suci bersih. Asal, madu musaffa, bersih. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Bukan setakat disediakan dengan beberapa jenis sungai-sungai, bahkan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan. Min kulli ats-tsamarat. Jadi mufassir mengatakan min itu litab'id, sebahagian daripada setiap ats-tsamarat, wa maghfiratun min rabbihim, plus mereka juga dapat keredaan dari Tuhan mereka. Jadi pertanyaan di sini ialah kalimah kaman. Kalimah kaman ataupun jumlah, bukan kalimah saja, jumlah kaman. Kaman huwa khalidun finnar. Kita mesti rabtul ayat ataupun kaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat 12, dengan ayat 13. Kaman maksudnya adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam syurga yang sedemikian itu keadaannya sama. Kaman itu sama, artinya sama. Sama di sini bukan kata samakah. Pertanyaannya macam tu, samakah benda yang kita yang Allah SWT sebutkan tadi? Orang yang beriman diberikan nikmat yang orang bertakwa dengan nikmat sungai-sungai yang mengalir di syurga nanti dengan pelbagai bentuk. Samakah mereka ini seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam neraka dan diberi minum kaman huwa khalidun finnar wasuqu, diberi minum ma'an hamima, dari air yang menggelegak, faqatta'a am'a'ahum, sehingga menjadikan isi perut mereka hancur. Jawapan dia sudah tentu tidak diberikan jawapan kepada kita. Okey. Keterangan ayat ini Al-Syekh Ibn Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Ayat ini menunjukkan perbezaan yang jelas antara dua golongan. Seperti mana kita faham sebelum ayat sebelumnya, syurga yang kekal diberikan kepada mereka yang beriman, dan neraka yang kekal untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga kalau kita bandingkan dalam ayat tadi, dalam ayat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahawa bayyinah itu datang daripada Allah, diberikan kepada orang yang beriman. Jika kita bandingkan dengan mereka yang bertindak mengikut hawa nafsu semata-mata. Okey. Jadi ayat ini sama juga bandingannya dengan ayat yang ke-12 yang telah kita belajar sebelumnya. Okey. Jadi bila mana Allah SWT sebutkan bahawa syurga yang sedemikian rupa itu diberikan kepada mereka yang beriman, dan neraka yang kekal untuk mereka yang kufur, jawapannya adalah tak sama tadi kan. Okey. Bila ditanya adakah sama, maksud ayat adakah sama ahli syurga yang syurga dengan sifat-sifat yang sedemikian berbanding dengan penghuni neraka yang juga kekal dalam neraka? Tentu sekali jawapannya tidak sama. Okey. Berbalik kepada sifat-sifat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini pembicaraan fasir, mereka mengatakan bahawa syurga disebut di sini dari air, dan ini adalah yang hakikinya. Syurga al-haqiqah maksudnya nahrun, sungai yang al-haqiqi, hakikatnya adalah daripada air. Tapi dalam ayat ini disebutkan sungai daripada bentuk susu, daripada bentuk arak, daripada bentuk madu, dan diberi pula dengan segala jenis buah-buahan, dan mereka ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahawa kalau kita balik semula ke zaman penurunan Al-Quran Al-Karim, even kita compare dengan zaman sekarang ni, manusia sememangnya memerlukan perkara-perkara ini. Sebagaimana mereka memerlukan air,
jenis-jenis minuman ini juga disebut karena ianya adalah jenis-jenis minuman yang disukai, okay, oleh orang Arab pada waktu itu, orang yang berada di tanah Arab pada waktu itu. Okay. Mereka mencari-cari, nak mendapatkan madu bukan senang, kan? Nak mendapatkan air di tanah Mekah pun bukan senang juga. Di Jazirah Al-Arabiyah tu tidak macam kalau kita bawa kereta kan, 1, 2, 10 km tengok ada sungai. Bawa dia mungkin 10-20 km baru nampak satu wadi oasis yang kecil dan sebagainya. Okay. Dia orang Arab ni kalau nampak sungai kat padang nampak kawasan hijau sikit, dia akan mudahlah pergi duduk meluangkan waktu, okay? Kerana kecintaan mereka terhadap benda-benda yang sedemikian. Jadi Allah SWT bila Allah SWT berfirman, sebutkan dalam ayat ini tentang ganjaran yang orang yang bertakwa ini akan terima, diberikan gambarannya adalah anhar, sungai-sungai. Anhar ni kalimah daripada nahar, sungai. Anhar, sungai-sungai. Sebab itulah kita terjemahkan beberapa sungai. Daripada beberapa bentuk pula, yang banyak bentuk. Jadi sesuailah diceritakan di sini sebenarnya berkenaan dengan setiap kenapa susu ini memang menjadi kegemaran. Dan susu disebutkan di sini dalam ayat tadi, susu yang tidak berubah, kan? Tak berubah rasa dia. Sebab apa? Pada hakikatnya dalam kehidupan kita, susu ini diperah sekali, 2 kali perah, kan? Mungkin sehari 2 hari kekal. Susu yang diproses dan dibotol dan sebagainya mungkin boleh kekal dalam masa seminggu selepas dia dibuka, kan? Kerana kuman dan sebagainya. Tapi Allah SWT menyediakan susu, disebut di sini, susu yang tidak berubah. Kita bayangkan macam mana. Bukan susu minum saja, ni sungai itu berbentuk susu yang tidak berubah rasa dia. Kerana pada hakikatnya susu itu akan berubah rasa, akan berubah dalam kehidupan kita seharian. Begitu juga sungai air biasa sekalipun, air biasa juga berubah, ada yang berubah rasa dan bau, yang dah tak boleh dipakai dalam waktu tertentu dan sebagainya. Tapi dalam syurga Allah ghair asin, yang tak ada berubah rasa dan baunya. Itulah bentuk air yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Okay. Jadi bagi orang Arab, kalau bagi kita mungkin kita biasa tengok sungai, laut dan sebagainya, tapi bagi mereka bukan sesuatu yang biasa. Sesuatu yang cukup payah untuk didapati. Okay? Dan cukup disenangi kalau mereka dapat. Jadi perumpamannya begitu. Tapi janganlah kita niat tak apalah syurga ada sungai-sungai. Kat kita kat dunia pun dah nampak dah sungai banyak lah. Tak perlu. Sebab itulah sungai itu tak sama. Sungainya tak sama. Jadi tak sama kita boleh berniat, aku nak dapatkan nikmat-nikmat yang sedemikian. Dan nikmat ini diberikan kepada mereka yang bertakwa. Surah ini memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman. Macam mana mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yang pertama disebutkan berkenaan dengan kenapa kalimah susu arak, susu iaitu laban, arak, khamr, ladzati lisyaribi, dan juga asal, musaffa, madu. Kerana ianya adalah tashbih al-baligh dalam bahasa Arab. Okay, kita buat tashbih, buat perumpamaan. Ali seperti singa. Tak. Dia tak nak kata Ali ni memang bentuk dia, kepala dia, kaki dia, ekor dia macam singa, tak. Tetapi keberanian dia. Okay? Seperti itu jugalah bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan sungai-sungai daripada susu, daripada madu, daripada arak, benda yang manusia suka dalam kehidupan dunia mereka. Mufassir kata, Ibn Ashur mengatakan bahawa ianya adalah daripada bentuk tashbih al-baligh, iaitu perumpamaan yang tinggi. Perumpamaan yang jauh tapi nak berikan bentuk yang tepat. Tak, kita nak kata Ali itu seperti singa, kerana Ali ni
memang kalau dalam perjuangan dan dalam apa dia berjuang jalan Allah, dia tidak lagi daripada jalan Allah tersebut sebagai contoh. Okey, nak kata bahawa dia sungguh-sungguh berani. Nak Khalid bin Al-Walid apa dia? Saifullah. Hamzah Saifullah nak tunjukkan keberanian dia, tak berundur. Kita ni bukan berundur lah, gostel lah. Gostel. Maksud gostel tu berundur juga lah, reverse dalam perjuangan banyak sangat manusia yang tidak tahan dengan ujian-ujian keduniaan, pangkat, harta benda, dan sebagainya. Ini adalah kalau nak kepada bentuk-bentuk ganjaran yang Allah SWT berikan sebegitu rupa, maka perjuangan juga memerlukan kepada pengorbanan yang sebegitu rupa. Ataupun jadi yang pertama, tashbih al-baligh tadi ataupun umpama yang tinggi nilainya itu, dia umpamakan sebagaimana sungai. Kita boleh katalah bahawa susu, arak dan madu yang ada di Al-Jannah seakan sama dengan sifat sungai yang sebenar. Ataupun boleh kita maksudkan sebagai persamaan yang bentuk dia sebahagian saja dari sifat-sifat. Seperti sungai itu adalah istibhar. Sungai ini, kalau kita kata sungai lah, dia akan terbentang luas. Bahrun tak? Orang Arab ni suka guna kalimah al-bahr, sungai ataupun an-nahru kepada perumpamaan kepada perkara yang banyak, ataupun kalau ilmu yang banyak, kalau halqa yang banyak dan sebagainya. Dia suka. Kal-bahr. Dalam Al-Quran Karim banyak ayat-ayat. Ayat yang kedua, ayat 16. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihi, wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Selepas Allah memperincikan sebahagian daripada sifat-sifat Al-Jannah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada mereka yang bertakwa, tapi rupa-rupanya dalam kelompok mereka yang beriman sebelum hijrah baginda Rasulullah SAW lagi sebelum hijrah lagi ke Madinah Al-Munawwarah, sudah ada golongan yang sebenarnya, wa minhum, dan di antara mereka yang hadir di majlismu wahai Muhammad, ialah orang-orang munafik. Dalam ayat yang pertama kan dah sebut kan, comparison lah. Ayat berkenaan dengan comparison. Orang yang tidak beriman, yang disesatkan, yang menentang jalan Allah akan mendapat begini. Orang yang taat, mengikut benda yang hak seperti mana yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad, akan diberikan syurga Allah SWT. Jadi poin yang sama akan ditikrar, akan diulang-ulang. Macam cerita 3-4 ayat, dia ada conclusion yang sama. Kamu bandingkan macam mana banding orang yang beriman dan tak beriman macam ni. Bahkan di sini termasuk juga satu golongan yang sangat-sangat bahaya, iaitu golongan yang munafik. Yang munafik ini yang golongan yang secara zahirnya adalah nampak dia beriman bersama-sama dengan kamu wahai Muhammad, tetapi mereka bukan daripada kalangan kamu. Antara isyarat ataupun antara petanda mereka ini tidak beriman, Allah Ta'ala sebut kat sini, minhum, daripada mereka yang hadir di majlismu wahai Muhammad, ialah orang munafik. Yang dimaksudkan minhum minal ladzina kafaru, karena golongan munafik dengan orang kufur itu satu golongan besar saja. Dia sebahagian daripada man yastami'u ilaik, yang mendengar acaramu. Man, mereka ini yastami'u, mereka mendengar, ilaika, kepada acaramu. Disebutkan di sini dengan sambil lewat. Cara dia lainlah dengan orang yang beriman, dengar baik-baik, mengambil iktibar. Hatta idza kharaju, keadaan mereka ini, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu. Disebutkan di sini adalah sedikit sebanyak perbezaan tafsir ulama. Ada yang mengatakan bahawa
ba'da sa', maksud kata lepas lama selepas majlis kamu itu, dia bercakap berkenaan majlis itu dalam masa yang lama, bukan kata immediately selepas itu. Tetapi di sini pendapat yang kuat mengatakan bahawa ianya bermaksud selesai sahaja daripada majlismu itu, bila mana mereka keluar kejar aja. Nifaq itu maksudnya masa yang sekejap. Okey. Hatta iza kharaju, bila mana mereka keluar min indika. Sebab kalimah yang yang menyatakan bahawa ianya adalah masa yang sedikit, masa yang tidak lama. Antara mereka adalah golongan kafir, iaitu golongan yang mendengar bersamamu. Orang-orang yang munafik ini, kita rujuk mereka ini berdasarkan bila mana mereka kata qalu lil ladzina utul ilma madza qala, dan kalimah ataupun ayat kharaju min indika, bila mana mereka keluar daripada majlis kamu. Okey, bahkan secara khusus ada beberapa dalil seperti dalil yang disebutkan ruya anil kalbi wa muqatil annaha nazalat bi Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa Rafa'ah ibn Thabit wal Harith ibn Amr wa Zaid ibn Salt wa Malik ibn Dakhshan. Ini adalah kalangan di antara individu-individu yang telah dikenali, okay? Dan mereka ini terkenal dengan sifat-sifat nifaq yang ada, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ayat ini diturunkan terhadap mereka. Qalu lil ladzina amanu, mereka ni lah, mereka beriman tetapi ada nifaq di dalam diri mereka. Mereka bercakap dengan sahabat-sahabat yang lain. Maza qala anifa, kata-kata mereka itu dengan cara ejekan. Kata-kata mereka kepada orang yang beriman yang diberikan ilmu. Apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi? Kalaulah mereka ini di kalangan orang yang beriman, mereka tidak akan tanya soalan yang sedemikian. Okay? Para sahabat radhiyallahu alaihim akan pay attention tak kepada kalimat yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak faham, mereka tanya di hadapan baginda Rasulullah, tak tanya di belakang-belakang. Tapi sifat orang nifaq tadi, mereka ambil peluang lain pula, seakan peluang untuk attack orang yang dengar tadi. Tak nak mengejek-ngejek, apalah yang Muhammad bagi tahu kita. Betul ke? Boleh percaya. Tapi dia tak kata directly, indirect tak. Dia sebutkan apa yang disebutkan tadi oleh Muhammad tadi. Seakan nak tanya apa faedahnya? Apa kesannya? Apa keperluan untuk kita faham? Jadi mereka yang munafik itu adalah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ittiba' al-ahwa', seperti mana dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 12 13 tadi disebutkan sekali lagi, tetapi Allah SWT sebut pula ulaika, mereka itu, minhum, daripada kalangan mereka yang dengar kemudian keluar tanya. Okey, buat pertanyaan sambil mengejek, dengan tujuan mengejek. Ulaika, mereka ini, alladzina, yang mana mereka ini telah dimeterai, okey, oleh Allah SWT pada hati-hati mereka, yang dimaksudkan dengan juga pada akal pemikiran mereka, dan mereka inilah yang mengikut hawa nafsu mereka. Okay. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud at-tabu 'ala al-qalb? Ulaika alladziina taba'a Allah 'ala qulubihim. Okay. Ulaika alladziina taba'a Allah 'ala qulubihim, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang telah dimeterai Allah atas hati mereka. Di sini nak disebutkan berkenaan dengan ini adalah satu contoh. Okey, satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan hidayah dan juga pengetahuan ar-rusyd ataupun kepahaman pada
akal-akal mereka. Mereka ini walaupun mendengar hal-hal agama, hal-hal akidah daripada baginda Rasulullah secara direct, tak pergi menuntut di hadapan baginda Rasulullah, tetapi kerana nifak yang ada dalam jiwa mereka, sebenarnya Allah Ta'ala kata jiwa mereka ini telah, hati-hati mereka telah dimeterai, telah ada sin, dah ada sin. Jadi mereka telah menurut hawa nafsu mereka. Yang dimasukkan tadi bahawa hidayah dan juga